Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik para pelajar yang saya kasih sekalian, bertemu lagi kita pada kali ini untuk kita menyambung subtopik yang berikutnya dalam bab ke-8 tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pilihan raya. Kali ini kita akan masuk kepada siri yang terakhir iaitu 8.4 peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Jom kita belajar. Lepas pilihan raya umum pada tahun 1955, Kabinet Pertama Tanah Melayu telah pun dibentuk. Kabinet pertama ini memainkan peranan ke arah berkerajaan sendiri. Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri berkuasa menubuhkan kabinetnya sendiri bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Kabinet pada tahun 1955 telah dibarisi oleh 10 orang menteri dan turut dianggotai oleh 3 orang pegawai British yang memegang portfolio Setiausaha Kewangan, Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan. Setelah mendapat perkenan daripada Raja Melayu sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perjanjian Persekutuan, kesemua jemaah menteri ini diumumkan dengan rasminya oleh Sir Donald Macgillivray, iaitu Pesuruh Jaya Tinggi British pada 4 Ogos 1955 di King's House, Kuala Lumpur. Wakil pemimpin tempatan dipilih untuk mentadbir negara melalui pembentukan kabinet yang pertama. Mari kita lihat kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Pertama, Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri, Datuk Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran, Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancangan Bandar, Dr. Ismail Abdul Rahman, Menteri Tanah dan Galian, H. Esli, Menteri Pengangkutan, Sardon Jubair, Menteri Kerja Raya, Viti Sambantan, Menteri Buruh, Leong Yukoh, Menteri Kesihatan, Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekom, dan yang terakhir adalah Abdul Aziz Ishak selaku Menteri Pertanian. Baik, berikut merupakan peranan utama dan peranan pertama bagi kabinet yang dibentuk. Antaranya adalah membincangkan soal keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Seterusnya, menyambung sistem yang diguna pakai dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan model Westminster. Seterusnya, mengurangkan kuasa pentadbiran British. Yang keempat, meminta Pesuruh Jaya Tinggi meminta kuasa veto, untuk Pesuruh Jaya Tinggi itu dibatalkan. Seterusnya, membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Apakah yang dimaksudkan sebagai model Westminster? Model Westminster merupakan sistem pemerintahan demokrasi yang mengikut corak bagi negara Britain. Dan apakah yang dimaksudkan sebagai kuasa veto? Kuasa veto bermaksud hak atau kuasa penuh yang diberi kepada pihak tertentu sahaja, di mana ianya mempunyai kuasa pembatal. Baik, berikut merupakan senarai Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri bertanggungjawab untuk menunaikan mandat daripada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Seterusnya, kita mempunyai menteri yang berikutnya iaitu Datuk Abdul Razak Husin selaku Menteri Pelajaran, di mana beliau berperanan untuk membina bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan. Seterusnya, Viti Sambantan merupakan Menteri Buruh, di mana beliau melaksanakan tugas terawalnya bersama-sama dengan menteri lain untuk menjadikan
perkhidmatan awam bercorak tempatan serta mengurangkan pegawai Eropah dalam Malayan Civil Service ataupun MSC secara berperingkat-peringkat. Yang seterusnya kita mempunyai Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman. Okey, di mana beliau merupakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancangan Bandar. Baik, seterusnya kita mempunyai Dr. Ismail Abdul Rahman selaku Menteri Tanah dan Galian. Seterusnya H. Lee selaku Menteri Pengangkutan. Seterusnya Sardon Jubair, Menteri Kerja Raya. Seterusnya Leong Yoh Kong selaku Menteri Kesihatan bertanggungjawab memenuhi manifesto Parti Perikatan dan beliau dikehendaki menjalankan rancangan secara meluas dengan meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat mungkin dalam tempoh negara menuju berkerajaan sendiri. Seterusnya kita mempunyai Ong Yok Lin iaitu Menteri Pos dan Telekom, dan yang terakhir kita mempunyai Abdul Aziz Ishak selaku Menteri Pertanian. Kesimpulannya, Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu memperlihatkan barisan pemimpin yang berwibawa. Mereka berusaha membangunkan negara menerusi jawatan yang diamanahkan. Di samping itu, bekerjasama dan berkongsi kuasa antara satu sama lain. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita pelajari? Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlulah memanfaatkan pilihan raya bagi memilih wakil dan pemimpin negara. Hak rakyat untuk membuat pilihan hendaklah digunakan dengan bijak bagi meneruskan amalan sistem demokrasi di negara kita. Baik para pelajar yang dikasihi sekalian, kita telah pun berada di penghujungnya, di mana kita telah pun menghabiskan bab yang ke-8 berkaitan dengan pilihan raya. Baik. Sebelum kita berakhir, siapakah nama tokoh-tokoh berikut? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hayy. Siapa? Datuk Abdul Razak Husin. Baik, pelajar yang dikasihi sekalian, kita berhenti di sini. Saya doakan agar anda dapat menguasai bab yang ke-8 dengan baik serta 4 subtopik yang telah pun dibincangkan pada pertemuan terdahulu. Itu sahaja daripada saya. Kita jumpa pada siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.